santai lah. Tetapi saya nak kongsi beberapa perkara. Sebagaimana yang kita tahu, Pakatan Rakyat dulu sebenarnya dah menang dalam pilihan raya 2013. Tetapi waktu itu kita belum dapat memerintah. Kita dapat 51%. Barisan Nasional dapat 48%. Tetapi mereka masih menang kerana sistem yang kita guna sekarang ini ialah sistem yang memang dirangka untuk nak mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya kalau kita nak lawan dari segi undi popular, kita kena dapat 56% baru kita boleh menang. Kerana dari sudut kerusi-kerusi, dari sudut jumlah pengundi, kerusi-kerusi bandar yang orang cerdik ramai ini, yang terpelajar ramai ini, jumlah pengundinya besar. Di Bangi umpamanya, Parlimen Bangi, jumlah pengundi dia 200,000. Di Damansara, di Batu, di Parlimen Seputih, jumlah pengundinya lebih 160,000. Itu kerusi yang kita menang, Pakatan Harapan menang. Tetapi kerusi-kerusi yang UMNO kuat di kawasan-kawasan pedalaman, di Sarawak umpamanya, rakan UMNO lah, GPS, Parlimen Tanjung Manis, jumlah pengundi dia hanya 16,000. Di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak, jumlah pengundi dia tak sampai 20,000. Jadi kita tengok UMNO ni tuan-tuan, segala macam cara untuk mengekalkan kuasa dia akan gunakan. Kerusi yang pedalaman, pengundi dia sikit-sikit. Sebab dia tahu pedalaman ini dari segi ekonominya rendah, dari segi kebergantungan kepada kerajaan itu untuk dapat bantuan baja dan sebagainya tinggi. Maka dia boleh gula-gulakan mereka. Tetapi di tempat kita, kemarin saya pergi ke kota Iskandar. Pengundi kota Iskandar 116,000. Lebih besar daripada pengundi di Kuala Terengganu. 2 kali ganda pengundi di Stiu, di Besut. Tapi itu baru satu don. Begitu juga tuan-tuan, saya pernah sebutkan kerajaan UMNO ni, dia nak memerintah, nak pertahan kuasa dia. Salah satu cerita yang kita tak boleh lupakan ialah mewujudkan wilayah persekutuan. Tahun 69 UMNO dah kalah. Datuk Harun Idris dah kalah dalam pilihan raya. Sebab waktu itu KL ini sebahagian daripada Selangor. Jadi dia tengok pengundi Cina di KL 80% mengundi pembangkang. Maka apa yang dia buat, kawasan-kawasan Kuala Lumpur ini dikeluarkan daripada Selangor dan jadi wilayah persekutuan. Maknanya pengundi-pengundi Cina tadi tak akan lagi memberikan undi kepada pembangkang Selangor. Jadi pilihan raya tahun 74, pilihan raya tahun 78 dia menang besar di Selangor. Tetapi walaupun dia buat begitu, akhirnya pembangkang juga, kita juga boleh menang di Selangor. Kita memerintah Selangor. Kerana kemarahan rakyat itu, semakin cerdik rakyat, semakin tinggi tingkat pendapatan rakyat di sesuatu tempat, maka semakin kuat mereka akan menolak UMNO Barisan Nasional. Macam-macam lagi lah. Kalau tuan-tuan buka video, bila UMNO kalah pilihan raya, Ketua Penerangan UMNO nama dia Samson Nasarah waktu itu. Bekas Menteri Air, letak jawatan baru ni, zaman Muhyiddin hari tu. Samson Nasarah ni, bulan pertama dia jadi Ketua Penerangan UMNO, dia bagi ceramah. Saya dengar ceramah dia. Dia kata, mula-mula dia jadi Ketua Penerangan UMNO, dia diminta untuk kumpulkan apa aset Biro Penerangan yang UMNO ada. Dia cari, dia kata, yang ada hanya satu kamera. Itu pun putus tali, dia cerita. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya dia nak sebutkan ialah UMNO ni yang kita nampak gagah, yang nampak hebat ini, jentera penerangan dia menggunakan sepenuhnya penerangan kerajaan, Kementerian Penerangan, Jabatan Penerangan, Jasa yang sekarang ini JKOM. Itu baru penerangan. Belum lagi soal macam mana menggunakan kemas, macam mana menggunakan agensi-agensi kerajaan yang lain. Kita tengok kaki tangan kemas, 80%-nya ialah jentera politik. Kita tengok cikgu-cikgu, kita jadi kerajaan hari itu.
yang jadi PPD, yang jadi JPM dan sebagainya, diambil dari orang yang memang hardcore parti UMNO. Maknanya apa? Maknanya sistem yang kita sedang ada sebelum ini dan sekarang ini pun sebenarnya masih satu sistem yang memang dirangka khusus untuk mengekalkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan, dalam pilihan raya di Johor ini, kita mesti hentikan. Kita dah gagalkan UMNO. UMNO dah kalah dalam pilihan raya yang lepas. Tetapi sistem yang dirangka oleh UMNO ini masih belum berjaya kita ubah. Sebab itu Pakatan Harapan hanya mampu bertahan untuk tempoh 22 bulan sahaja. Kita bukan hanya melawan UMNO, tuan-tuan. Ada orang tanya, kenapa kita nak lawan UMNO? UMNO okey je. Ada kawan-kawan kita yang tak faham politik lah. Kalau kita ukur perjuangan politik dari segi kekuatan ahli, memang UMNO lah yang menang, yang akan kita pilih. Kalau tuan-tuan tengok Mesyuarat Agung UMNO, tempat saya, walaupun kalah teruk, Dungun, UMNO kalah teruk di Dungun, semua kalah. Satu DUN saja menang. Dia buat mesyuarat agung dia, saya ingat 500 tu boleh. Ada, semua pakai baju seragam UMNO, baju wanita UMNO merah. 400 dia boleh kumpul. Kalau nak kumpul 1000 pun dia boleh buat dalam masa yang singkat. Maknanya dari sudut itu UMNO lah hebat. Tetapi kenapa kita lawan UMNO? Kita kalau kumpul 3 parti, kumpul satu dewan di Pontian, saya rasa susah. Belum tentu kita boleh kumpul 500 orang. Tetapi kita tetap melawan UMNO kerana UMNO ni dia ada saka dia. Apa dia saka dia? Yang pertamanya, UMNO ni dia bawa politik wang. Dia bawa politik wang. Nak jadi pemimpin dalam UMNO kena ada duit. Banyak duit. Nak bertanding jawatan bahagian, dia kena laporkan beratus ribu. Sebab pulangannya juta. Dalam kita ada ke? Dalam keadilan ada ke? Dalam DAP ada ke? Dalam amanah ada ke? Kita kena lapor duit, cari duit nak bayar perwakilan ni. Bayar 300. Pergi mesyuarat pun kena bayar sendiri. Duit minyak tak ada orang nak bagi. Paling best pun bolehlah jemput makan karipap. Itu saja kita. Tetapi UMNO itu budaya dia. Kalau saya ingat waktu jadi pegawai di kementerian hari itu, kontraktor ni cari kita ni tuan-tuan. Dia tu pelik. Cik Azmi, kenapa tak ada bayaran ni? Jumpa menteri, jumpa timbalan menteri. Maknanya apa tuan? Maknanya budaya mereka, nak jumpa menteri pun ada bayaran 5,000, 4,000. Dan dia sebut, dia kata, menteri ni dia ada projek kota dia. Menteri 20%. 20% tu mungkin 50 juta nilainya. Jadi dapatlah pulangan. Dan sekarang ini tuan-tuan, kontraktor hari tu pun merungut. Jumpa saya di Terengganu lah. Dia kata, Cik Azmi, dulu kita dah ingat UMNO ni minta komisen 10%. Daripada sebesar-besar projek, sampailah projek inden hak 20,000. Projek 20,000, katalah kos 15,000. Zaman UMNO dulu, dia kata 10% minta. Kena bayarlah kepada orang UMNO ni, pemimpin UMNO, maknanya 2,000. Dapatlah untung dia 3,000. Dia kata zaman PAS, duit komisen kena bayar pada parti PAS ini 20%. Lagi teruk daripada UMNO. Tetapi UMNO ini tuan-tuan, dia lebih cerdik lah daripada PAS. Dia lebih cerdik. Dia tahu macam mana selok-belok nak dapat duit dan sebagainya, nak tipu duit dan sebagainya. Itu dia lebih pandai. Jadi yang pertama kita lawan UMNO ini ialah kerana UMNO, saka UMNO yang pertama politik wang. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, yang UMNO yang jadi saka UMNO ni ialah UMNO dia bawa politik perkauman. Ataupun orang akademik panggil politik identiti. Kalau dia pergi ceramah depan orang Melayu, dia akan bakar semangat orang Melayu, benci orang Cina dan India. Dan itu yang kita hadapi dalam pilihan, dalam tempoh kita jadi kerajaan hari itu. Bila timbul isu pemandu mabuk, tengok PH bagi bagi muka pada orang Cina minum arak, mabuk dan sebagainya, dia bakar. Jadi orang Melayu kat kampung-kampung ni terbakar. Isu adib yang sampai sekarang pun tak selesai, dibakar. Isu segala macam lah.
Dan politik UMNO ini tuan-tuan, tadi yang politik wang tadi dia curi duit negara. Bukan kita kata. Bekas Presiden UMNO yang kata. Tun Mahathir yang memimpin UMNO 22 tahun. Dia sendiri mengaku. Dan dia pernah sebut, dia kata tahun 90 hari itu dia sebut, kalau UMNO kekal dengan politik wang, dengan rasuah, dia jangkakan UMNO akan hilang kuasa tahun 2020 ataupun lebih awal. Jadi betul lah 2018 UMNO kalah. Ini UMNO yang sebut, pemimpin UMNO, bekas pemimpin UMNO. Dan ada orang kata lah, alah tak apalah pemimpin kami ambil duit. Dia bukan ambil duit kami. Tuan-tuan, rasuah ni tuan-tuan, dia macam mana-anai. Kalau rumah batu okeylah sikit. Kalau rumah kampung kayu, kita tak nampak tau anai-anai ni. Sedar-sedar sampai ke atas, kita tolak pun boleh tumbang. Itulah rasuah. Memang duit kita tak diambil, tetapi duit yang dicuri daripada kantong negara itu ialah duit yang memang gunanya untuk pembangunan rakyat. Duit daripada cukai rakyat yang sepatutnya dia buat sekolah. Kalau Terengganu dulu terkenal Darul Runtuh. Kos projek buat sekolah katalah 15 juta contohlah. Dia dah sakau untuk pemimpin politik 5 juta. Kontraktor pun nak jaga untung dia pun gunalah material yang murah-murah. Akhirnya tiup angin sikit je habis. Runtuhnya, ada yang terbalik, macam-macam. Maknanya kesan rasuah ini kena pada kita. Kita beberapa minggu yang lepas, pemuda AMK dan juga kawan-kawan daripada Muda Depsi ni, kita buat bantahan isu Azam Baki. Kita berhimpun di Kuala Lumpur, di Bandaraya Kuala Lumpur, membantah Azam Baki ni dia boleh ada saham nilainya juta-juta. Ada orang petikai lah, halah, nilai sejuta ni biasalah, dia pegawai kanan, dia ada duit. Saya nak sebut tuan-tuan, dia salah satu bentuk rasuah ni, kita tahulah bagi duit, itu rasuah. Yang keduanya bagi jawatan. Maknanya dia janji, hang sokong aku jadi PM, aku bagi hang pengerusi MARA. Itu juga rasuah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam akta SPRM. Dan ada segala banyak-banyak lagi lah. Tetapi salah satu bentuk rasuah ialah, yang sebab apa orang tanya kan, kenapa pegawai-pegawai kerajaan ni, dia tak boleh ada saham lebih daripada RM100,000 nilai. Apa sebab dia? Sebabnya salah satu bentuk rasuah yang orang-orang yang nak rasuah ni ialah dia boleh beri maklumat kepada penjawat awam yang berkaitan, yang berkepentingan ini, saham mana yang mungkin akan naik, saham mana yang akan melonjak. Jadi dia tak bagi duit. Kita tak nampak mana duit yang rasuah. Tak ada duit yang dirasuah. Tetapi pengarah syarikat ni dia tahu, sebab dia terlibat mungkin dalam urus niaga dan sebagainya. Dia sebut Tan Sri saham. Tuan-tuan boleh tengok, saham itu waktu dia beli 2016 nilainya hanya lebih kurang 300,000 sahaja. Sekarang ini tak sampai 10 tahun, nilai dia dah dekat dengan 2 juta satu apa nama ni yang dibeli itu. Ini juga satu bentuk rasuah, sebab itu kita lawan. Dan rasuah ini tuan-tuan, kita ni bila kalau rasuah teruk dalam negara kita, impak dia kepada kita, walaupun secara tak langsung. Sekarang ini kita tengok, zaman Datuk Najib, indeks persepsi rasuah kedudukan dia 62. Paling teruk dalam sejarah, 62. Sebab 1MDB dan juga ada kes seorang ketua setiausaha. Ketua setiausaha Kementerian Luar Bandar yang mencuri, yang ambil rasuah. Orang besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka Google dalam Google, tuan-tuan type ada seorang KSU ni, dia rasuah dia dapat duit, dia komplot dengan anak dia. Dia dapat lebih kurang dekat 1 juta, 800,000 nilai. Tapi sebelum tu lagi banyak lah. Tapi dia kantoi. Tapi saya nak sebut kan tuan-tuan, dia kantoi tahun 2017. Sekarang ini masih bebas tuan-tuan. Masih bebas. Saya lupa Datuk apa nama, yang bekas SUK, pegawai kewangan Selangor. Tahun lepas dia masih rayu kes dia. Curi juta-juta ringgit, boleh terus rayu, masih bebas. Pergi masjid, tak kena gaya orang salam cium tangan tuan-tuan.
macam bosku. Tetapi kes yang kita yang kecil-kecil ni ya, yang mungkin ada kes 400-500 1000 ni, kalau kena tak lunyai, kena belasak, kena penjaranya mungkin bertahun-tahun. Ada kes yang curi tak seberapa, seluajin, kena penjara dekat setahun. Baru ni tak sempat curi pun, budak lagi ya, dia tak sempat curi duit masjid pun, lunyai, kena mandi, kena hentak dan sebagainya. Ini yang kita lawan. Ini yang Pakatan Harapan Keadilan Amanah di AP lawan. Sistem yang dibina oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional yang hanya menghukum orang-orang kecil macam kita dan membebaskan dan membiarkan orang-orang besar macam Datuk Najib yang dah didapati bersalah, yang mahkamah dah hukum dah, tapi bila turun ke lapangan, salam penyokong UMNO masih cium tangan lagi. Maknanya sistem kita ini bukan setakat sistem yang korup. Pemikiran rakyat, khususnya kita orang Melayu ini, orang yang curi yang dah betul-betul dah jelas, mahkamah, bukan kita yang jatuhkan, bukan Lim Kit Siang yang kenakan hukuman, bukan, mahkamah tuan-tuan. Tetapi orang Melayu masih boleh menerima kerana dia kata Najib curi itu bagi kat kita juga. Sebab itu Malaysia ini tuan-tuan, tuan-tuan tengoklah, 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita yang akan hantar amah ke Indonesia. Negara lain dah semakin meninggalkan rasuah. Kalau tuan-tuan tengok di Indonesia umpamanya, dulu Presiden Amanah selalu sebutlah, waktu tsunami tsunami tahun 2004, adalah pimpinan Abang Mat ni turun ke Aceh ni, setiap 5 kilometer ada roadblock minta duit. Dia panggil wang silaturrahmi. Itu kita nak bagi bantuan kat rakyat dia. Kalau waktu itulah, saya tak turunlah tahun itu. Tapi kalau Presiden Amanah ni selalu sebut, kalau pergi ke Indonesia zaman awal-awal, zaman Soeharto dan juga zaman awal-awal Soeharto jatuh ni, di airport itu ada rasuah kena dibayar kepada pegawai dia. Sekarang ini tak ada. Kalau kita pergi ke Bandung ke mana, tak ada benda-benda itu. Prosesnya lancar. Dan Indonesia sekarang ini tuan-tuan, mula nak menjadi sebuah negara ataupun kuasa ekonomi dunia. Pada kedudukan yang saya ingat dalam top top 20 tu dia dah ada dah. Begitu juga dengan negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok dari segi indeks rasuah, ini saya nak sebut, Datuk Ismail Sabri, dia bagi markah kat diri dia sendiri. Jadi orang tanya macam mana prestasi menteri, dia kata menteri kami bagus, 90 markah. Yang bagi siapa? Yang bagi dia bagi markah. Apa punya gila punya Perdana Menteri. Kita tuan-tuan, Pakatan Harapan orang marah kita, kata kita ni tipu. Tetapi yang memberikan markah kepada Pakatan Harapan bukan kita. Indeks persepsi rasuah zaman Najib tadi saya sebut 62 kedudukan. Singapura, negara yang paling dekat dengan kita, Singapura, negara yang pemimpin presidennya Perdana Menterinya bukan Islam, tetapi Singapura kedudukan ranking rasuah, persepsi rasuahnya yang terbaik, nombor 3. Kita nombor 62 tuan-tuan. Kita yang mengucap tak makan daging kita nombor 62. Singapura nombor 3. Israel, negara yang kita tahu jahat, jahat bunuh rakyat Palestin dan sebagainya, Israel tahu nombor berapa? Israel pun nombor 35. Lagi tak rasuah daripada kita. Kita ni yang ada macam-macam program agama kita ada, tetapi pemimpinnya rasuah, mencuri duit rakyat dan sebagainya. Dan zaman Pakatan Harapan ini tuan-tuan, markah yang diberikan daripada kedudukan 62, zaman PH memerintah, kita boleh 11 mata kita boleh makin baik. Kita dapat pada kedudukan 51. Maknanya kalau Pakatan Harapan terus memerintah 5 tahun, saya yakin tuan-tuan, kita boleh potong Israel. Kita boleh dapat, paling teruk pun saya yakin 25 kita boleh dapat. Sekarang ini zaman Ismail Sabri naik balik macam zaman YMDB Najib, naik lagi kepada kedudukan 62. Sama teruk tuan-tuan. Ismail Sabri dengan Najib ni sama teruk dari itu pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca
dalam report Transparency International. Dia kata teruk Malaysia rasuah ni, dia ceritalah punca-punca sebagainya, tetapi dia puji juga kita. Dia kata yang okey sikit kat Malaysia ni ialah kerana Pakatan Harapan sign memorandum supaya kerajaan boleh memerintah dengan stabil. Dan dia kata dalam memorandum itu kita hendak peruntukan sama rata pembangkang kerajaan. Kita hendak akta lompat parti itu dibentang dan diluluskan segera. Maknanya kita ni tuan-tuan tolong, kita ni Pakatan Harapan tolong kerajaan BN supaya indeks kita, kalau tak ada benda itu, saya rasa mungkin 70-80 kedudukan kita. Apa kesan kalau indeks ni teruk tuan-tuan? Bila orang tengok indeks rasuah kita teruk, orang yang syarikat yang besar-besar, multinational company daripada negara-negara luar ini, dia takkan datanglah kat tempat kita. Yang ada kilang di negara kita pun dia akan fikir mana negara yang okey sikit, dia akan hantar pindah kilang dia akan tutup kilang kat negara kita dan dia akan pergi ke negara itu. Apa jadi pada kita? Orang muda macam saya, kawan-kawan kita yang muda, saudara Aziz, kawan-kawan kita yang sebelum ini ada kerja, mungkin jadi engineer ke, jadi operator ke dan sebagainya di kilang yang dibina, tak ada kerja akhirnya. Itu yang ramai ambil dadah hanya yang terlibat dengan jenayah dan sebagainya. Sebab negara luar dah tarik pelaburan daripada negara kita. Sebab itu kita jangan pandang rendah tuan-tuan. Rasuah ni kesan dia sangat besar. Dia bukan kecil-kecil anak punya kesan. Sebab itu kita melawan UMNO. Yang pertama saya sebut tadi, saya ulang balik. Yang pertamanya UMNO ni politik wang, rasuah. Yang keduanya UMNO ni politik perkauman. Kita dah 60 tahun lebih merdeka, hubungan antara orang Melayu, orang Cina, orang India ni masih tak berapa baik. Kalau syarikat satu kaum ni, dia tak nak ambil kaum lain sebab perkauman itu masih menebal. Hidup bersama. Macam saya kat Terengganu kan, orang Cina ada kedai dia, kita boleh hidup, tapi hubungan itu tak mesra. Menyebabkan kemahiran orang Cina ni, orang Cina je lah yang pandai. Kemahiran berniaga orang Cina contoh, dia je lah yang kita boleh kongsi. Dia punya nasi ayam dia, resipi makanan yang kita boleh kongsi. Tetapi dari segi ilmu, dari segi kemahiran, falsafah, tak boleh kongsi. Sebab politik yang dibawa oleh UMNO ini politik perkauman, memecah belahkan rakyat. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang dibawa juga oleh UMNO ini ialah politik naungan. Politik naungan ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dia nak jadi ketua bahagian, dia ada dia punya anak buah dia. Dia kena bagi duit pada anak buah dia akan sokong. Walaupun perangai dia macam Bong Mokhtar ke, dia tetap akan jadi ketua bahagian. Sebab dia ada duit dan dia pegang politik naungan. Tajuddin Ramli, kita tengok Pasir Salak, macam mana dia berbahas dalam parlimen. Langsung tak ada kualiti tuan-tuan. Bercakap mencarut je, maki hamun. Tetapi di kawasan, dialah raja. Sebab dia dah pegang melalui politik naungan. Pemusatan kuasa kepada pemimpin UMNO ini paling hebat dalam sesebuah daerah. Waktu dulu Pak Radin mungkin sempatlah, saya tak sempat, saya baca je. Kalau zaman-zaman awal selepas kita merdeka, dalam sesebuah daerah yang paling berkuasa ialah pegawai daerah. Kalau ada perasmian majlis apa-apa, dia tak panggil ahli politik, dia panggil pegawai daerah. Dan pegawai daerah ni dia paling tinggi lah. Siapa-apa nak buat apa-apa kena rujuk pada dia. Sekarang ini pegawai daerah dah orang dah tak pandang mana, tak ada kuasa dah. Bila berlaku banjir, orang tak cari dah pegawai daerah. Orang akan cari mana ketua bahagian UMNO, mana ahli politik UMNO. Sebab UMNO dia dah ubah sistem kita daripada yang berkuasa pegawai daerah ini kepada ketua bahagian UMNO. Sebab itu dalam pemilihan ketua bahagian UMNO lebih dahsyat dan lebih teruk daripada pilihan raya. Nak pilih ahli parlimen ni okey lagi, tak gaduh lagi. Tapi ketua, nak pilih ketua bahagian UMNO, baling-baling kursi ada. Itu yang dulu kan ada kes guna khidmat bomoh, nauzubillah lah, sehingga kematian, ada yang tembak di Negeri Sembilan. Teruk-teruk kita bergaduh dalam Pakatan Harapan ni tak adalah sampai tahap itu. Ada orang kata, kita nak UMNO lah, kestabilan, stabil, hebat, ramai orang Melayu memimpin. Pakatan Harapan ini macam-macam parti, tak stabil dia kata. Tetapi
Politik Pakatan Harapan ni saya tak dengar lagi lah kena tembak mati, tak ada. Tapi dulu ada kan, Datuk Tahar ke apa, kes Menteri Belia Sukan Datuk Mokhtar, ada kes yang kena potong ahli politik sebab pemilihan parti dia dahsyat, tuan-tuan. Itu yang dulu, yang stabil, yang kita kata kerajaan stabil, UMNO Barisan Nasional. Politiknya dahsyat kerana politik naungan, pemusatan kuasa. Saya nak sebut, tuan-tuan, bukan hanya ketua bahagian UMNO yang ada pemusatan kuasa. Yang paling dahsyat, yang membawa kepada skandal 1MDB ialah Perdana Menteri sendiri. Kuasa Perdana Menteri, tuan-tuan, kuasa dia, kalau kumpul semua menteri-menteri, kuasa dia lagi dahsyat. Agensi yang duduk di bawah JPM lagi besar daripada yang duduk di bawah menteri-menteri yang lain. Saya ambil contoh Prima, Perbadanan Perumahan Satu Malaysia. Prima ni dia buat rumah, tapi dia tak duduk di bawah Menteri Perumahan. Syarikat Perumahan Negara Berhad buat rumah, dia duduk di bawah Perdana Menteri. Mana Perdana Menteri ni powerful. Dan bawah Perdana Menteri ni, tuan-tuan, dia ada satu kuasa. Dia boleh lantik jawatan-jawatan yang dia boleh bagi gaji kat siapa-siapa yang dia nak. Menteri tak boleh tau. Menteri, dia ada kota dia. Pegawai khas ada mungkin 2 orang. Setiausaha sulit seorang ataupun 2 orang. Setiausaha politik ada seorang. Tapi Perdana Menteri, dia nak lantik 5 orang. Setiausaha politik pun boleh. Dia nak lantik duta khas ke Antartika, tak ada orang pun Antartika, boleh, dia boleh buat. Duta khas Sami Belu dah pencen, dia nak bagi duta khas India, dia boleh buat. Dan zaman Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kita mansuh semua jawatan-jawatan mengarut, yang karut, yang guna duit rakyat nak bayar gaji 30,000 pada seorang ni sebulan. Ini yang kita buat. Sebab itu, tapi benda ini tak dihebahkan sangat. Komunikasi kita tak betul-betul berkesan. Jadi orang tak tahu. Kalau tuan-tuan cek zaman Najib, jawatan duta ke negara-negara asing, saya ingat dekat 10. Penasihat wanita. Ingat Syahrizad dulu kan, kalah pilihan raya. Kalah tak jadi menteri. Tapi dia boleh lantik penasihat wanita. Gaji sama dengan menteri. Pegawai pun sama banyak dengan menteri. Sebab bertaraf menteri. Sebulan kerajaan belanja 100,000 untuk satu jawatan itu. Zaman Pakatan Harapan kita mansuh. Tak ada seorang pun yang dilantik sebagai penasihat khas ataupun duta khas ke apa benda yang bertaraf menteri. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Satu sahaja yang dilantik duta khas. Itu pun bukan bertaraf menteri. Ini reform yang kita buat. Orang kata kita tak menepati janji. PH tak menepati janji, orang kata. Kita pun adalah setengah kawan-kawan kita, ahli-ahli kita ni, betul jugalah. Sebenarnya, tuan-tuan, itu hanya propaganda UMNO. Betul ke kita tak tunaikan janji? Saya ambil contoh, kita janji GST, kita tunaikan. Dan kita boleh bezakan harga barang zaman kita dengan zaman sekarang, dengan zaman BN. Zaman kita betul tak kalau tuan-tuan pergi kedai, minyak yang 5 kilo, RM15 je, RM16. Sekarang berapa? 30. Tempat saya RM32. Yang 5 kilo. Saya tengok ada yang nak beli tu letak, ambil. Letak, ambil. Mahal. Zaman kita dulu tak ada. Ambil macam tu je. Kadang-kadang 2 sekaligus. Murah. Durian. Boleh tengok sendirilah. Zaman PH tu saya ingat, kita boleh beli satu bonet kereta durian. Sekarang, zaman BN hari tu, tak ada. Nak beli durian ni sebiji je bawa balik rumah, makan satu keluarga. Zaman BN. Begitu juga ikan, ayam. Kita tengok zaman Datuk Saifuddin jadi menteri hari tu. Ayam RM5 sekilo. RM6. Sekarang RM9, RM10. Bukan setakat ayam, telur ayam pun tak ada. Jadi tuan-tuan boleh buat perbandingan lah. Kita menunaikan janji kita. Orang marah bangsuh GST ni, tetapi kita tunai janji. Begitu juga skim peduli sihat. Kak Wan jadi Menteri Wanita, Timbalan Perdana Menteri. Kita janji skim peduli sihat, kita buat. Skim B40, skim My Salam. Kita janji nak bagi KWSP pada suri rumah, kita buat. Bukan setakat suri rumah, suri rumah pun dapat. Kalau tuan-tuan kerja sendiri, menoreh getah, kita tak ada KWSP kan, kita carum sendiri. Dia nama Air Saraan. Kita carum 150 sebulan. Cukup setahun kerajaan bayar pada kita RM250 setahun.
daripada tahun 2018 dan akan berakhir tahun ini. Zaman sekarang tak ada dah. Ini benda yang kita buat, tuan-tuan. Sebab itulah kita ni kena berlaku adil kepada Pakatan Harapan. Kita janji manifesto kita untuk 5 tahun, tetapi dia dah ambil kuasa kita daripada 2 tahun pun tak sempat. Orang pun kalau jawab paper exam kan, kalau kita ambil SPM dulu kan, paper exam 2 jam, kena bagi 2 jam lah, baru kita boleh tahu dia ni boleh jawab ke tidak. Tetapi yang berlaku pada PH ini, paper exam 2 jam, belum cukup setengah jam dia dah ambil kertas kita, lepas tu dia kata kita gagal. Memanglah gagal, sebab masa kita 5 tahun. Masa kita 5 tahun, baru kita boleh buat tol percuma ke, kita boleh buat PTPTN tak payah bayar 4,000 dan sebagainya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita pendukung Pakatan Harapan mesti ada keyakinan. Kita mesti ada sikap bahawa PH masih di landasan yang betul, dan kita harus berbangga dengan Pakatan Harapan, dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan, dan kita akan terus memperjuangkan perjuangan kita. Jangan lemah semangat. Jangan rasa kita dah hilang ada 7 dan jangan, tuan-tuan. Kita harus meneruskan perjuangan kita, sebab saya yakin, tuan-tuan, parti yang mendukung perjuangan melawan rasuah, good governance ini akan diterima oleh rakyat. Dulu pembangkang kat Johor ni tak ada tempat. Waktu PAS menyertai UMNO tahun 74 pun semua negeri dia bagi. Melaka dia bagi 1 kerusi pada PAS, tapi Johor tak ada. Betapa kuatnya UMNO pada waktu itu. Tetapi sekarang ini orang Johor telah memilih parti pembangkang, parti Pakatan Harapan, dan saya yakin, tuan-tuan, dalam pilihan raya Johor ini, kalau kita kerja kuat, kita tarik betul-betul kawan-kawan kita untuk balik mengundi, saya yakin kita boleh menang kali ini, insya-Allah. Dan PRU 15 juga kita boleh menang. Saya ingat itu dulu. Saya ucap terima kasih pada penganjur dan hadirin yang hadir. Mudah-mudahan dalam tempoh 20 hari ini kita dapat bekerja keras untuk memenangkan Pakatan Harapan dan rakan-rakan kita, DAP, Amanah, Keadilan, dan juga parti muda kita. Dan sebagai mengakhiri, saya nak sebut jugalah, saya nak mewakili rakan-rakan pemuda Amanah Nasional. Mana saudara Am tadi? Jadi saudara Am ini, tuan-tuan, saya nak melahirkan penghargaan kita pemuda Amanah Nasional, kerana beliau ialah pendukung parti, pendukung Pakatan Harapan yang bertungkus lumus daripada awal dan meletakkan kepentingan parti dan kepentingan rakyat melebihi kepentingan peribadi. Satu tepukan untuk saudara Am. Dan ini jugalah semangat yang harus kita laksanakan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Atas ucapan